dijauhkan daripada pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Hiburan mendidik jiwa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan, dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Negeri Sembilan 102.7. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam pada semua yang terus setia bersama teman-teman kan saya Faiz Sejuk Osman. InsyaAllah Selasa 9 malam kita nak belajar banyak lagi perkongsian ilmu kita bersama-sama. Dan malam ni insyaAllah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sarahuddin Harun dah pun berada atas talian waktu ini bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. DJ Faiz, apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah, insyaAllah. Rumah tenang-tenang kita. Untuk kita belajar lagi dalam bicara adab kita setiap hari Selasa 9 malam. Kalau minggu lepas kita dah berbicara tentang adab makan yang semua orang buat, kita semua buat lah, Alhamdulillah. Cuma apa yang paling penting dah belajar ni, sama-samalah saya dan juga anda, adakah benar-benar kita boleh praktikkan apa yang dah pun kita belajar. Dan kali ini kita bawa satu lagi adab yang semua orang pun mungkin seronok dah sekarang Ustaz, dah ada kelonggaran demi kelonggaran, terutamanya yang dah ambil vaksinasi, dah lengkap vaksinasi kan. Pengumuman dari pihak kerajaan dah umumkan benar untuk pergi ke kedai, dine in pun dah boleh. Jadi malam ni kita nak bercakap tentang adab. Satu lagi, adab masuk pasar atau toko ni lebih kepada kedai kot Ustaz InsyaAllah kita nak belajar sama-sama malam ini adab masuk pasar kita. Jadi anda yang ada kitab boleh sama-sama ikuti pengajian berkitab kita. Menerusi kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Silakan Ustaz untuk pengajian kita malam ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita kefahaman dengan faham yang benar. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan taufiknya kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin
وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita di dalam kitab adab. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua yang mendengar, yang ada di sini ataupun kepada semuanya husnul adab, adab yang baik. Amin. Mudah-mudahan dengan adab itu menjadikan kita orang yang nanti semakin dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kerana yang memiliki adab yang terbaik itu adalah Rasulullah. Maka berusaha untuk mempunyai adab yang tinggi sebenarnya sedang berusaha mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana telah kita sebutkan ataupun telah disebutkan tadi oleh DJ Faiz, kita dah bicara dengan cukup panjang pada beberapa minggu berkaitan adab makan dan minum. Mungkin kalau kita tanya kepada yang mendengar, mungkin ada masih beberapa perkara yang kita masih ingat, bahkan bukan ingat sahaja yang kita harapkan, tetapi kita beramal dengan apa yang kita telah pelajari, itu yang paling penting. InsyaAllah. Hari ini kita masuk ke satu bab lagi yang tidak kurang juga pentingnya. Apatah lagi sebagaimana yang disebutkan, sekarang semakin banyak kelonggaran-kelonggaran telah diberikan oleh pihak kerajaan. Antaranya ni, kita boleh pergi ke pasar, ke
tempat-tempat, bahkan kita naik kenderaan apa sekarang ni sudah boleh bilangan yang agak ramai daripada sebelumnya. Maka apa yang akan kita bicarakan pada malam ini di adab yang ke-31 bagi yang ada kitab di halaman 308. Adab ketika mana masuk pasar atau toko. Toko ni mungkin sebagaimana kita sebut tu, mungkin kedai-kedai yang kecil saya panggil toko. Pasar bukan bermakna di sini pasar basah saja, pasar ikan, pasar sayur, tapi pasar yang lebih besar sekarang kita sebut pasar raya ni. Mall-mall ni ada adab yang perlu kita jaga. Supaya apa? Supaya kalaulah tidak pun kita melakukan ibadah bila kita masuk secara umumnya, sekurang-kurangnya janganlah kita balik membawa dosa. Tu paling kurang lah tu. Paling baiknya biar masuk ke pasar pun dapat pahala. Itu yang paling baik. Jadi mari kita lihat sama-sama apa yang telah disebutkan oleh penulis untuk kita ambil perhatian bersama. Supaya kita masuk ke pasar, matlamat yang kita ingin capai tercapai, dan bukan sahaja kita dapat sesuatu daripada keinginan dunia kita, tetapi dapat juga kebaikan daripada sudut akhiratnya. Disebutkan apa dia? Yang pertama, membaca doa berikut ini dengan cara mengeraskan suara. Kenapa nak keraskan suara? Sebab mengingatkan orang yang ada di pasar untuk mengingati Allah. Sebab di pasar ni, kenapa nanti kita akan baca Nabi sebut antara tempat yang dibenci Allah adalah pasar-pasar. Adalah pasar-pasar. Antaranya, kenapa? Kerana ramainya orang lupa pada Allah Ta'ala. Ramainya orang lupa pada Allah, banyaknya pendustaan, banyaknya maksiat. Nanti kita akan sebut satu persatu, ataupun kita akan bicarakan apa antara yang ada di sana. Baik. Jadi dianjurkan untuk kita keraskan suara. Sebab apa? Sebab tempat-tempat orang lupa Allah Ta'ala ni dianjurkan untuk kita ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebutkan apa? Bismillah. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi suq. Dengan nama Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan daripada pasar ni. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan daripada apa di dalamnya. Jadi apa yang bermaksud, ataupun apa yang kita boleh sebut, kita minta kebaikan daripada pasar ni, kebaikan daripada orang-orang yang ada di pasar, dan juga apa yang ada di dalam pasar. Jadi bila kita baca doa ni, nanti kita tengok, barulah kita selamat daripada orang-orang yang menipu ketika di pasar. Dekat mall ke, dekat pasar yang basah ke, pasar yang kering ke, tak terlepas daripada orang-orang yang berniaga yang menipu. Kadang-kadang bukan orang berniaga yang menipu, orang yang membeli pun kuat menipu juga. Jadi kita doa dulu pada Allah, ya Allah, aku memohon kebaikan daripada pasar ni. Maksudnya apa? Ya Allah, jauhkan aku daripada penjual yang menipu. Wa khaira ma fiha, dan kita minta kebaikan yang ada dalam ni, supaya kita tidak juga tertipu beli barang-barang yang tidak menepati kehendak kita. Kadang-kadang kenapa kita pergi pasar, kita nak beli yang lain, tetapi bila kita masuk kita beli yang lain. Biasa tak berlaku macam tu. Selalunya nak beli 1-2 benda, bila keluar bawa troli. Semua yang tak dalam senarai pun, kan? Yang ni lelaki ke perempuan banyak? Saya tak jawab lah, kan? Kita jawab sendiri. Dia bergantung pada keinginan seseorang. Lelaki ke perempuan ke sebenarnya tak ada beza. Kalau dia mengikut kehendak dia, macam itulah juga. Tak kira lelaki perempuan sebenarnya. Jadi ajarkan diri kita sebelum masuk ke pasar, supaya kita tidak membeli sesuatu mengikut hawa nafsu, tapi mengikut keperluan kita, dan kita dapat sesuatu itu yang sesuai dengan apa yang kita nak. Jangan sampai tertipu dengan penjual. Jangan sampai barang yang kita beli itu barang yang
tidak selayaknya untuk dibeli, maka berdoalah kepada Allah. Kita cuba tanya diri kita hari ini. Tak payah tanyalah orang lain, tanya diri kita. Saya pun tanya diri saya. Berapa kali sebelum kita masuk pasar, kita baca doa dulu? Itu soalannya. Maka kalaulah kita kena tipu, makul lah maknanya, logik lah istilahnya. Sebab apa? Sebab kita tak minta pertolongan Allah. Kita bukan tahu siapa yang tipu, siapa yang tidak, melainkan Allah yang meletakkan ataupun Allah yang menunjukkan kita kepada yang benar. Wa na'udzubika min syarriha. Ya Allah, kami minta berlindung dengan daripada keburukan pasar dan apa yang ada dalam pasar. Baik kemaksiatan, baik perkataan yang kotor, baik penipuan, baik pembohongan, semua itu kita minta jauh. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuq. Kita minta jauh daripada kekufuran dan sifat fasik. Wa min syarri ma ahatat bihi su', dan segala keburukan yang ada pada pasar. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajirah aw safaqatan khasirah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni kat mana kita nak letak ni? Tak hafal lah Ustaz. Doa yang sebelum-sebelum ni pun tak hafal lagi. Saya. Jadi letaklah dalam telefon kita. Tangkap gambar, letak dalam telefon kita. Ataupun print out, letak dalam kereta kita. Sebelum kita keluar pergi ke pasar, baca dulu doa ni. Ini bahasa kita, bahasa orang kita. Nak ni 1000 daya dia, Faiz. Saya. Jadi kalau kita kata, saya memang betul nak amal apa yang dianjurkan. Jadi kita tak kata, alah susah lah, kitab berat lah, tak ada kitab lah. Tak ada, itu semua adalah alasan. Tapi kalau nak buat, tangkap gambar, masuk dalam handset pun boleh. Tak ada printer pun tak apa. Tapi kalau kita boleh print, kita print pula, letak dalam kereta kita, laminate cantik-cantik. Nak keluar ke pasar, baca doa masuk pasar. Nak keluar pergi ke satu tempat, baca doanya. Semua dah ada, dah kita siapkan. Baik. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala as-suq, siapa yang masuk ke pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa darajah. Tengok betapa dilihat perkara yang kita rasakan kecil tetapi punya kelebihan yang besar di sisi Allah. Barang siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir ayat tersebut ataupun zikir tersebut, maka Allah akan memberikan 1,000,000 pahala untuknya, menghapus 1,000,000 kesalahannya dan mengangkat 1,000,000 darjat untuknya. Maksudnya punya kedudukan yang tinggi. Sebab apa? Kita ingat Allah di tempat orang lupa Allah Ta'ala. Pasar semua ni banyaknya orang cakap yang tak elok. Banyaknya benda-benda yang semuanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, yang disukai oleh hawa nafsu banyak. Tapi yang bertepatan dengan apa yang dikehendaki agama tak banyak. Baik. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika akan masuk pasar. Ni nak bagi tahu kepada kita, pasar ni bukan tempat yang kita nak kena duduk lama-lama. Saya. Dari pagi sampai ke malam buat apa? Iktikaf di pasar. Melainkan orang bekerja. Orang bekerja tu lain. Sebab tu nanti mungkin pada pertemuan akan datang kita bincang pula tentang pekerjaan. Adakah Ustaz kata tempat pasar ni tak elok? Habis saya kerja pasar macam mana? Saya cari rezeki kat situ. Macam mana pula dekat situ? Maka etika dalam bekerja lah yang kita jaga.
supaya walaupun kita di pasar tapi kita masih dapat hasil kita, hasil yang berkat. Maka mendahulukan kaki kiri nak bagi tahu kepada kita, pasar ni bukan tempat untuk berlama-lama. Beli keperluan, sebab tu sebenarnya nama dalam bahasa Melayu tu kena dah sebenarnya. Beli belah. Bukan beli lepak. Betul. Beli belah. Maknanya lepas beli balik lah. Pusing. Dalam list tu dah tak ada dah barang nak beli. Tapi duk pusing. Naik. Dah tentulah itu datang dari keinginan hawa nafsu kita. Sebab apa? Sebab dah beli dah semua. Kenapa yang pusing lagi? Sudah tentu keinginan. Baik. Mendahulukan kaki kiri ketika akan masuk pasar dan kaki kanan ketika akan keluar dari pasar. Ni nak cerita kepada kita, bila mana kita keluar daripada pasar sebenarnya kita menuju ke satu tempat yang baik. Yang ketiga, menjaga anggota tubuh dari seluruh maksiat. Jadi ketika mana kita dah baca doa, kita dah masuk dengan kaki kiri, apa pula yang kita perlu ambil perhatian? Jaga seluruh anggota tubuh kita. Jaga mata dari melihat yang haram. Banyak yang haram kat pasar ni. Kalau pasar raya lagi macam-macam. Jadi jaga anggota ni maksudnya semua anggota kita. Baik mata kita daripada melihat yang haram, telinga kita daripada dengar yang haram, dengar orang maki orang, dengar orang cakap yang tak elok. Mulut kita juga jaga daripada yang haram. Jangan kita menipu kalau kita jadi penjual. Jangan juga kita menipu kalau kita membeli. Kedai sana bagi murah je, sebenarnya tak tanya pun kedai sana. Jadi semua orang kena menjaga seluruh anggotanya. Kakinya jangan pergi kedai-kedai yang diharamkan dalam syariat. Jangan melangkah pergi kedai-kedai macam tu. Tangannya jangan ambil sesuatu tanpa izin. Jangan mencuri bila masuk ke pasar. Jaga seluruh anggota kita daripada maksiat. Sedemikian disebutkan memandang perempuan ajnabiyah atau sebaliknya tanpa ada kepentingan. Jangan. Baik. Seterusnya yang keempat disebutkan bersegeralah keluar dari pasar jika keperluannya telah terpenuhi. Ni kita kena ingatkan kepada ahli keluarga kita, baik suami, baik isteri. Apatah lagi dalam keadaan suasana pandemik sekarang ni, bukan waktu yang sesuai untuk kita berlama-lama di luar. Beli segala keperluan, sudah. Sebab apa? Sebab ia bukan tempat-tempat yang baik. Bahkan kalau kita baca dalam bab-bab yang lain, kalaulah satu tempat yang Allah laknat, cuma pasar bukan tempat yang Allah laknat, cuma tak disukai. Kalau laknat ni tempat-tempat yang Allah murka dahulu kala, maka tempat-tempat tersebut makruh untuk kita berlama-lama. Jadi kalau dalam masalah ni disebutkan, kalaulah keperluan kita dah cukup, maka kita pun keluar beredar. Kerana pasar merupakan tempat yang paling dibenci Allah. Disebut di dalam hadis, inna ahabbal biladi ilallah al-masajid wa inna abghadal biladi ilallah al-aswaq. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ni tempat yang kita kena berlama-lama. Duduk lama di masjid, baca Al-Quran, banyakkan ibadah, tafakkur. Duduk lama masjid. Duduk saja pun dah dapat pahala. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Baik. InsyaAllah perkara seterusnya kita akan sambung setelah rehat ini, insyaAllah. Saya kepada anda, teruskan setia bersama kami untuk jadi peringatan kita bersama nak masuk pasar, nak masuk kedai. InsyaAllah kita nak belajar lagi selepas ni. Adab banyak lagi kita nak dengarkan. Anda terus dengarkan kami pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan
haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. 20 tahun bersiaran. Inspirasi Inforia. Kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami teman anda tak kira di mana jua anda berada waktu ini. Yang dalam perjalanan tu hati-hati. Mungkin baru balik dari kedai ke, dah boleh makan malam kan, makan kat luar, yang dah lengkap vaksin sahaja. Okay? Dan apa pun, terima kasih untuk kesetiaan dengarkan dekat radio dan juga tonton siaran Bicara Adab kita menerusi YouTube dan Facebook malam ini. Kita nak sambung lagi tentang adab masuk pasar kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang kita sebut, bila kita menjaga adab-adab hatta ketika masuk pasar, ia akan menjadikan kita diberi pahala padanya. Bahkan kalau kita niat mengikut sunnah baginda Nabi SAW ataupun nak melakukan apa yang dianjurkan di dalam agama oleh baginda Nabi, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala padanya. Maka disebutkan perkara yang kelima, bila mana seseorang itu nak masuk pasar, tidak memaksa diri untuk membeli barang di atas kemampuannya. Jangan beli sesuatu yang melebihi daripada sesuatu yang dia mampu. Bahkan kena ingatkan dan ajar juga pada ahli keluarga. Jangan cuba ataupun ingin ataupun paksa ibu dan ayah beli sesuatu yang tak mampu dibeli. Ini sebagai contoh. Dan dalam kitab adab nanti ada bab adab dengan ibu ayah. Maka antaranya disebutkan, adab seorang anak, jangan minta pada ibu ayah sesuatu yang ibu ayah tak mampu. Kenapa? Kerana sayang ibu dan ayah ni sangat tinggi. Kadang-kadang kerana ingin memenuhi kehendak anak-anak, ibu ayah boleh melakukan sesuatu yang haram. Jadi benda-benda ni anak-anak kena tahu. Jadi adab seorang anak kena diperhatikan. Adab ibu dan ayah juga perlu diperhatikan. Maka disebutkan sama juga pada diri sendiri. Jangan paksa diri kita membeli benda yang kita tak mampu. Nanti boleh menyebabkan kita berhutang, boleh menyebabkan kita menipu, bahkan boleh menyebabkan kita melakukan sesuatu yang haram juga untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau bahasa kita ni apa, ukur baju di badan sendiri. Jadi beli kadar keperluan. Sebab itu disebutkan kita tidak rosak dengan keperluan, tetapi kehendak yang pelbagai. Jadi disebutkan dalam buku Fiqhul Hayah, bukan banyak yang ataupun sikit yang kita perlukan. Yang tak ada pada kita ni DJ Faiz, bukan banyak atau sedikit, tetapi yang tak ada pada kita adalah rasa cukup, qanaah. Rasa cukup tu yang kita tak ada. Maka kita perlu cukupkan diri kita dengan rasa cukup. Bahkan kita tengok peliknya hidup kita ni. Kita mengejar sesuatu, kita kejar, kemudian kita dapat. Bila kita dah dapat, sampai masa kita bosan, kita tinggalkan. Kita cari yang lain pula. Jadi sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup? Sebenarnya yang kita perlukan dalam hidup adalah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi penulis pesan pada kita, jangan sampai kita paksa diri kita beli benda yang kita tahu kita tak mampu. Sebab apa? Nanti kita akan berhutang kepada penjual ataupun kepada orang lain, disebut di sini. Begitu juga nanti boleh menyebabkan kita melakukan yang haram. Orang bila terdesak nak dapat sesuatu, kadang-kadang melakukan sesuatu yang di luar batas. Jadi jaga diri kita daripada perkara tersebut.
Yang keenam disebutkan tidak meminta kepada penjual pembatalan akad jual beli yang telah sah dilakukan oleh dengan orang lain selainnya. Ni pun kita kena jaga. Ada orang dah beli dah. Dan dah buat akad. Tiba-tiba kata tinggal satu je bang tu. You jual kat saya lah. Saya bayar lebih. Tak boleh. Tak boleh membeli atas belian orang lain. Ni kita kena jaga. Sebagaimana selalu kita pesan dalam bab adab, apa yang kita nak dalam perniagaan kita ni DJ Faiz adalah keberkatan. Saya. Masuk pasar pun benda yang sama juga. Keberkatan. Baik penjual, baik pembeli. Baik penjual, baik pembeli. Keberkatan ni perkara yang sangat penting. Maka saya teringat beberapa hari yang lalu kita ada daurah pengajian kitab wasiat tajuknya. Maka di situ ada dibahaskan berkaitan faraid. Berkaitan faraid maknanya harta pusaka. Maka penulis menyebutkan harta pusaka banyak atau sedikit, perkara pertama kita perlu syukur. Kita perlu syukur. Maka disebutkan bila seseorang daripada ahli keluarga bersyukur ayahnya tinggalkan harta walaupun sedikit, maka kerana kesyukuran itu Allah akan mencukupkannya dengan harta pusaka itu walaupun sikit. Kerana berkat. Jadi sedemikian dalam urusan pekerjaan ataupun kalau kita pergi ke pasar membeli ataupun menjual, maka ingat patuhi syarak. Kalau sekarang ni kalau kita dekat luar kerajaan kata patuhi SOP. Maka dalam syarak pun ada juga kena patuhi apa yang telah diajarkan oleh syarak. Dari jual belinya, jadi akadnya, kesemuanya kita kena jaga. Jadi kalau kita berniaga di pasar, benda tu kita kena jaga. Kalau kita nak pergi membeli pun perkara yang sama perlu kita jaga. Yang ketujuh disebutkan tidak menipu penjual ataupun pembeli. Macam mana nak elak daripada tidak ditipu? Baik daripada pembeli ataupun daripada penjual. Dengan membaca doa di nombor 1 tadi. Sebab tu nombor 1 tu doa. Jadi lepas kita baca doa, kita dapat elakkan diri kita daripada ditipu. Baik yang menipu kita itu penjual ataupun kita yang menjual, pembeli yang tipu kita. Saya. Ada pembeli menipu, ada bagi duit palsu. Bagi duit palsu. Kita pergi ke bank tak boleh nak ditunaikan ataupun tak boleh nak masuk dalam deposit machine ke dan sebagainya. Rupanya duit tu palsu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cara untuk tidak ditipu adalah dengan baca doa. Etika kita tidak menipu baik kita menjual ataupun kita pembeli. Baik. Yang ke-8, mengetahui hukum akad jual beli sebelum bertransaksi. Ini penting. Penting juga ni. Nak bagi tahu kepada kita walaupun bukan orang yang pengkhususan dalam bidang agama. Tetapi bila ia bincang tentang muamalat, maka kena ada ilmu tentang muamalat. Jangan sampai, sebab apa? Kalaulah kita bertransaksi dalam satu urusan jual beli tanpa ilmu, boleh jadi kita menzalimi seseorang atau kita dizalimi. Boleh jadi kita menipu atau kita tertipu. Kesemua ini dilarang dalam syarak. Jadi benda-benda ni kita kena jaga supaya dirinya tidak terjerumus dalam riba. Ni lebih besar lagi. Jadi bila terjerumus daripada riba ni antara dosa yang bukan kecil. Tengok disebut Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, la yattajiru fi suqina illa man faqiha wa illa akala riba. Tidak boleh mengadakan transaksi jual beli di pasar kita kecuali seseorang yang telah memahami hukum akad jual beli. Ini perkara yang perlu diambil perhatian oleh individu-individu yang sentiasa berjual beli ataupun kita sebut buat bisnes. Sebab apa?
Sebab perkara ini adalah perkara yang tidak diwajibkan di sisi undang-undang, tetapi ia satu perkara yang diambil berat pada mata agama. Kena ada ilmu jual beli ni, akadnya kena jelas, barangnya ada keadaannya, barang kena ada yang kena diberikan secara on the spot, masa ni bayar, masa ni barang dapat, ada yang kita boleh bertangguh dan sebagainya. Bagaimana dengan keaiban-keaiban barang, semua tu kita kena ambil perhatian. Baik, seterusnya kita tengok sikit lagi disebutkan. Yang ke-9, tidak menjadi orang yang pertama masuk pasar dan paling terakhir keluar dari pasar. Ni kena jaga. Kadang-kadang kita kan bila dengar ada sale, sampai tidur depan pintu kedai. Saya. Bahkan saya rasa memang terjadi di negara kita dulu. Ada keadaan-keadaan sampai orang tidur depan pintu kedai. Apa yang ingin dikejar sampai macam tu? Masjid yang sentiasa terbuka, dulu tak ada siapa pun yang sampai tidur depan pintu masjid. Kan? Maka kita takut kita tergolong daripada orang-orang yang hatinya itu sakit. Maksud hati sakit ni bukan sakit hati dengan orang, tapi hatinya itu punya penyakit. Kita sibuk untuk jaga diri zahir kita. Kalau rasa sikit tak kena, dah pergi klinik dah. Persoalannya hati kita yang semakin sakit, pernahkah diubati? Itu persoalan yang sama-sama untuk kita insafi ketika ini. Jadi janganlah jadi orang yang pertama dan orang yang paling akhir. Kerana apa? Kerana tengok disebutkan, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'arakatu syaitani wa biha yansubu rayatahu. Jika kalian mampu, maka janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Jadi tengok ada disebut dekat situ, jika kalian mampu. Maksudnya kalaulah kerana darurat, tiba-tiba emergency, memang perlukan barang tu, janganlah pula duduk kat luar je. Kenapa kalau saya masuk, saya last kali ni, orang tu nak tutup dah. Pergilah masuk dah, keperluan kita. Ni benda yang kita tak ada keperluan. Saja duduk melepak tu yang kita sebut tadi tu. Dia beli tak belah-belah. Belinya sudah, belahnya belum. Jadi setelah beli, beransur. Tak perlulah tunggu sampai jadi orang yang terakhir. Kemudian disebut apa? Sebab pasar adalah tempat perangnya syaitan. Di tempat inilah syaitan menancapkan benderanya. Di tempat inilah syaitan menancapkan benderanya. Baik. Perkara 10 disebutkan, tidak berdebat dengan penjual ataupun pembeli. Ini perkara yang paling baik. Tapi susah nak buat. Kita kalau boleh tawar separuh harga, kita tawar, kan? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan kalau kita belajar nanti di Faiz dalam bab haji dan umrah, antara adab orang yang dalam ihram, jangan tawar-menawar dalam apa sekali keadaan. Kerana tawar-menawar itu boleh menyebabkan pergaduhan. Apa nanti kan, kalau kita tawar-menawar, kita kata, apa barang ni? Kan? Mahal lah, dah lah buatan Cina, kita dalam ihram. Maka sampai begitu sekali. Bahkan sebenarnya etika itu bukan sahaja untuk orang dalam ihram, tetapi untuk semua orang. Sebab itu bila orang yang masuk ke pasar, tak kiralah pasar basah, pasar kering, tak kiralah toko besar, toko kecil, tetapi mereka punya ilmu dalam muamalat, maka mereka sudah tentu tak akan menzalimi orang yang nak membeli, dan orang yang nak membeli pun tidak akan minta sesuatu yang mustahil diberikan oleh orang yang menjual. Ini kenapa sampai kita kena tawar? Sebab harga kadang-kadang bukan-bukan. Jadi sepatutnya orang yang menjual
dia meletakkan harga sesuai dengan kualiti barang dia dan dengan keuntungan yang dia dapat. Dan orang yang membeli pun dia kena tengok. Jadi yang baiknya kalau kata kita tak setuju, kalau dalam bab haji umrah kita belajar para masyayikh kita sebut, kita tanya, kalau kita tak setuju, dah jalan. Tak perlu tawar-tawar dah. Nak jaga hati kita. Sebab apa, nanti kalau kita berdebat, tawar-menawar, last kali tak beli pun. Last kali tak beli juga. Nanti datang penjual kata, buang masa je, gaya je, akan dia kutuk kita. Kita pula kutuk dia, habis rosak. Maka sebab tu dia kata, disebutkan bila kita masuk ke pasar, dah dapat keperluan, keluar. Sebab apa? Banyak perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan kita. Bukan sahaja mata, tapi telinga, tetapi mulut, kaki dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini berkaitan dengan adab masuk pasar dan juga toko. InsyaAllah kepada anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Kita nak sambung lagi seketika nanti dalam adab masuk pasar. Jadi anda teruskan setia dengarkan bicara adab kita kembali seketika nanti. Kewujudan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat yang besar untuk seluruh alam. Seperti mana bulan purnama memancarkan cahaya, Nabi Muhammad SAW adalah penunjuk jalan, pembimbing dan tokoh terulung yang wajar dimuliakan dan disanjung sepanjang zaman. Buku telah terbit bulan purnama membicarakan keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana para sahabat dan generasi-generasi selepas mereka mencintai dan memuliakan baginda dengan mengadakan sambutan Maulidur Rasul dan mengarang kitab serta menyusun qasidah. Dengan harga RM20, dapatkan di www.ikimniaga.my atau cari Ikim Jarak Niaga di Shopee dan Lazada. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan. Temani anda untuk Warna Pagi. Dapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi informa Islami. Teruskan kesetiaan anda, jadikan IKIM teman anda waktu ini. Layari www.ikim.my. Dengarkan siaran kami atas talian untuk bicara adab kita waktu ini. Dalam adab masuk pasar, banyak dah kita belajar. Yang paling penting untuk sama-sama dah kita belajar ni, kita beramal sama-sama lah, insyaAllah. Kita nak sambung lagi sedikit lagi tentang adab masuk pasar kita ni. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz Haji Osman Hafizahullah Ta'ala. Perkara yang ke-11 disebutkan oleh musannif Hafizahullah Ta'ala, bila mana kita masuk ke pasar, ataupun kita dah sebut tadi, pasar ni tempat yang tak elok. Jadi untuk kita jaga kita punya diri ni, kadang-kadang kita kena bawa banyak benda-benda yang boleh ingatkan kita. Antaranya apa? Kalau boleh, contohnya, kita pergi pasar pakai kopiah. Pakai kopiah. Supaya apa? Tak pergilah kedai-kedai yang bukan-bukan. Sebab apa? Ya Allah, ada kopiah kat kepala. Itu satu perkara yang baik. Sedemikian juga kalau pergi pasar, pegang tasbih, contohnya. Jaga. Sebab apa? Elakkan diri kita teringat. Bawa benda-benda yang boleh ingatkan kita daripada kita lalai. Itu satu perkara yang baik. Maka di perkara ke-11 penulis sebutkan, bila kita masuk ke pasar, jangan banyak dengar lagu, tetapi banyakkan zikir. Sebab apa? Dalam pasar lagu macam-macam jenis. Kita kalau masuk ke mall tu kan, daripada bahasa Melayu, bahasa orang putih. Kalau lagu raya tu, kalau saya tu kategori paling ringan lah tu. Kalau dia nyanyi lagu raya. Kalau dia nyanyi yang kita tak pernah dengar lagu-lagu ni, lagi berat. Lagu raya ni kira sopan lah juga kadang-kadang kan. Tapi kalau bukan lagu raya, lagilah macam-macam. Jadi macam mana nak jaga diri kita? Masuk pasar zikir. Supaya apa? Allah lindungi kita daripada syaitan. Bahkan mengingati Allah di tempat-tempat yang ramai orang lalai kepada Allah.
itu merupakan tempat ataupun satu fadilat yang besar. Orang lupa pada Allah, kita ingat pada Allah. Sebab tu tadi kita kata baca doa pun baca kena kuat, supaya orang lain juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh godaan dan tipu daya syaitan. Perkara ke-12, tidak banyak bersumpah ketika mengadakan akad jual beli. Ni perkara ni pun kita kena ambil perhatian. Kalau kita pergi ke luar negara, lebih-lebih lagi lah. Kalau di Mesir tu dia baik. Asal kita tanya je wallah. Tapi sebab kita dah duduk di Mesir, kita tahu dah ini wallah, tak boleh pakai wallah dia ni. Kan dia memang di mulut dia je sumpahan itu. Tapi sebenarnya kita bersumpah dengan nama Allah ini tidak dianjurkan. Walaupun kita nak bagi tahu memang betul barang kita ni, kita punya barang kualiti macam mana yang kita sebut. Walaupun sedemikian. Kerana apa? Memperbanyak sumpah dalam kita punya jual beli itu akan menarik keberkatan di dalam jual beli tersebut. Tengok disebutkan tidak banyak bersumpah ketika mengadakan akad jual beli meskipun sumpah tersebut benar. Contoh, demi Allah barang ini mutunya bagus. Walaupun memang betul mutu tu bagus. Atau demi Allah modalnya hanya RM75,000. Ni kalau Indonesia lah. Kalau kita katalah RM75,000 mahal sangat. RM75. RM75 saya untung RM3 je bang. Walaupun kita untung RM3, jangan sumpah. Kerana hal tersebut menghapus keberkatan akad yang sedang diadakannya. Ni kena ambil perhatian. Cuma bagusnya mungkin di tanah air kita orang-orang ni jarang bersumpah. Kita ni kalau zaman sekolah dulu kalau sumpah ni takut kan. Sumpah kamu tak curi duit tu, lepas tu bagi minum air Yasin tu, mangkuk yang ada tulis ayat Quran pula, getar-getar tangan. Jadi alhamdulillah dalam masyarakat kita bersumpah ni bukan mainan. Melainkan adalah sesetengah keadaan tu ada orang yang berani bersumpah. Tapi memang di tempat kita kalau bersumpah ni berat lah. Ini memang benda-benda besar. Cuma di sini diingatkan, jangan kita main dengan sumpah. Mungkin kita takut apa? Takut ada orang mungkin dia dah duduk lama kat negara Arab, dia datang sini berniaga, dia pun sumpah. Kita pula duduk kat sini, kalau orang sumpah tu betul lah semua. Jadi jangan memperbanyak sumpah dalam jual beli kita, kerana ia boleh mengangkat keberkatan daripada akad tersebut. Sabda Nabi SAW, iyyakum wa kathratal halif fil bai' fa innahu yunafiq thumma yamhaq. Waspadalah kalian, jangan terlalu sering bersumpah tatkala mengadakan jual beli, kerana sesungguhnya hal tersebut dapat mengeluarkannya dari keberkahan, kemudian akan menghapusnya. Baik, yang ke-13, mempermudah dalam menjual dan membeli ketika sedang berjual beli. Ini satu adab yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, terutama penjual. Mudahkan urusan orang nak beli. Kadang-kadang kita tahu dia nak murah sikit, kita bagi sikit kan. Yang membeli pun kena faham lah juga. Janganlah sampai minta harga yang tak memang masuk akal untuk diminta. Jadi mempermudah semua orang. Kita memang nak beli, kita mudahkan urusan beli tersebut. Yang nak jual, mudahkan juga urusan jual tersebut. Sebab apa? Tengok. Kerana semua perkara ini ada sebabnya. Kerana hal tersebut dapat mendatangkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan apa? Ghafarallahu lirajulin sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza qada, sahlan idza qatata.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seseorang yang mempermudah tatkala menjual, mempermudah tatkala membeli, mempermudah tatkala membayar, dan mempermudah tatkala dibayar. Tu Allah bagi keampunan bagi semua, baik membeli, baik menjual. Kesemuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diberi keampunan. Tengok, kita buat muamalat dengan cara yang betul pun Allah ampunkan dosa. Sebab itu jalan untuk menghapus dosa ni banyak. Dalam kehidupan seharian kita banyak ruang-ruang untuk kita diampunkan. Cuma kesemua itu juga hanya kita akan dapat lihat bila kita punya ilmu. Jadi nak tak nak dia kena mengaji. Hidup ni kena belajar dan terus belajar. Baik. Perkara yang terakhir untuk kita sebut dan kongsikan berkaitan dengan adab masuk pasar ni adalah niat-niat yang perlu kita hadirkan. Kan kita sebut tadi, kita masuk pasar pun kita harap agar dapat pahala, agar dapat barakah. Jadi kita, apa yang kita perlu buat? Perlu datangkan niat-niat yang baik. Yang pertama disebutkan niat untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kita niatkan. Kenapa masuk pasar? Sebab Nabi pernah masuk pasar. Jadi ketika itu kita niat nak masuk pasar ikut jejak baginda Nabi. Yang kedua, niat agar dapat mengucapkan salam ketika berjumpa sesama Muslim. Kenapa masuk pasar? Sebab di pasar ramai orang. Jadi saya nak sampaikan, nak bagi salam pada orang-orang yang ada di pasar. Nabi pesan dalam hadis, afshus salam, sebarkan salam. Jadi saya nampak pasar ni tempat untuk buat kebaikan dengan sebarkan salam. Pahala salam ni besar. Jadi niat macam tu. Kemudian niat untuk berzikir ketika mana orang lalai. Ni orang semua menipu, orang semua cakap besar, orang semua sombong. Tiba-tiba kita datang dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu perkara yang besar. Kalau kita penjual, kita niat nak cari rezeki yang halal, maka Allah akan bantu bila datangkan niat semacam ni. Ni niat apa? Niat nak tipu orang. Tak dapat pahala lah. Belum, dah tentulah berkatnya hilang. Tapi niatlah dulu kita nak cari rezeki yang halal. Maka siapa yang datangkan pembeli-pembeli tu? Allah Ta'ala. Kalaulah contoh kita kata satu tempat tu jual kain contohnya, ada 10 kedai kain dekat keliling tu, tapi siapa yang datangkan pembeli ni ke kedai kita? Allah lah. Kalau tengok barang yang kita jual, kedai sebelah pun ada. Tapi di sinilah untuk kita faham dan yakin Allah lah yang mendatangkan, bahkan yang memberikan rezeki kepada kita. Niat untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, niat untuk membantu orang yang lemah. Kalaulah kita ada kemampuan. Contohnya kita pergi pasar ni sebab apa? Sebab kita tahu di pasar ni banyak orang susah. Mereka berniaga memang untuk hidup contohnya. Maksudnya ni bukan di mall lah. Mungkin di tepi-tepi jalan, gerai-gerai kecil. Jadi kita niat nak bantu mereka. Maka itu satu perkara yang baik. Niat untuk membantu orang yang dizalimi. Yang ke-8, niat untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam pasar. Kalaulah kita orang yang berkemampuan. Yang ke-9 disebutkan apa? Niat mengamalkan adab-adab masuk pasar. Yang tu pun dia dapat pahala dah. Niat nak baca doa, niat nak bagi salam, niat tak nak berdebat, nak buat semua adab-adab ni. Itu pun sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-10, niat untuk mempermudah penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Aku ni nak pergi pasar ni nak beli barang, tapi nak mudahkanlah dekat mana yang mana ada, yang mana harga berpatutan, aku nak beli. Macam tu je. Tak adalah nak cari yang macam ni, penjualnya macam ni.
pembelinya macam ni. Niat untuk mudahkan semua orang. Siapa yang nak beli, aku akan mudahkan. Kadar kemampuan dia, aku akan bagi. Niat dah macam tu, maka nanti Allah akan mudahkan rezeki kita juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsikan berkaitan dengan adab masuk pasar. Mungkin kita lihat ianya satu perkara yang kecil, tak seperti macam adab-adab sebelum ni ataupun macam adab makan. Ya Allah, banyaknya. Tetapi adab yang kita nampak kecil ini sebenarnya ia juga boleh mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Bahkan dengan kita mendatangkan niat-niat yang baik, rezeki kita akan menjadi rezeki yang halal untuk keluarga kita. Dan ini yang satu benda yang sangat penting, kerana ia akan masuk dalam diri kita dan jadi darah daging. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita taufik untuk beramal dengan adab-adab yang kita pelajari pada malam ini, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kita bawakan dalam bicara adab, macam Ustaz sebutkan tadi, untuk kita tak lain tak bukan sekecil-kecil perkara yang memang kita buat hari-hari pun kita nak semoga ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz sebutkan tadi, dengan muamalat pun kita harap dapatlah kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini, perkongsian kita dalam bicara adab. Dan minggu hadapan insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan bawakan adab bekerja pula, semua orang dalam suasana bekerja hari ini, insya-Allah. Ustaz, terima kasih. Di kesempatan kita jumpa lagi Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda teruskan setia bersama kami, ikuti bicara adab setiap Selasa 9 malam dan ulangannya kita akan bawakan pada setiap hari Sabtu jam 10 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ayat ini turun menceritakan tentang bagaimana peristiwa pembukaan kota Mekah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW membuka kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, sallallahu alaihi wasallam, apabila telah diberikan kepada kamu pertolongan dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong untuk mengikuti, untuk masuk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kamu, beristighfarlah kamu kepada Tuhan
Tuhan kamu. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah salli ala Muhammad Maha pengampun atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Ingat, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, antaranya nikmat kebebasan, kemerdekaan ini wajib kita syukuri. Dan ayat ini menceritakan tentang apa? Menceritakan, mengisyaratkan bahawa kemenangan yang Allah beri, kemerdekaan yang Allah beri ini adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur atas nikmat salli ala Muhammad, nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimanakah cara untuk kita mensyukurinya? Yang pertama, tuan-tuan, ialah dengan kita melafazkan kesyukuran. Fasabbih, bertasbihlah, perbanyakkan mengucapkan alhamdulillah, perbanyakkan bertakbir, bertahlil, bertahmid, memuji kebesaran Allah yang telah mengizinkan